Dah milenium pun ada juga pasukan yang tak payah gaji ni. Kan? Tak ada, ini gurau je. Bertemu kembali dalam episod Borak Santai kali ni. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peminat bola sepak tanah air dan selamat berbuka puasa. Okey, hari ini saya akan menceritakan borak santai saya, pengurus pasukan yang pernah saya wakili. Adalah beberapa pengurus yang pernah tim yang saya main, contoh macam Selangor, Penang, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Okey, kepada semua peminat saya ucapkan ribuan terima kasih kerana banyak memberi sokongan. Dan kepada semua, bolehlah dapatkan barang-barang keluaran AA19 di www.monyok.com. Boleh dapatkan boleh layari itulah, makan banyak sangat kot hari ni. Dan kepada peminat-peminat yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Dan kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Number 5. Sudah tentulah saya bermula di Kuala Lumpur. Pasukan Kuala Lumpur. Dan Allahyarham Tan Sri Ilyas Omar boleh dikatakan bapa kepada pembangunan bola sepak Kuala Lumpur. Di situlah saya bermula. Dalam masa yang sama, bila saya peringkat remaja, arwah telah memberi saya, masa itu masih semi pro, memberi saya pekerjaan dekat Genting Kelang, tak silap saya, pejabat saya. Lepas tu saya pun pergilah ke pejabat tu. Bila ke pejabat tu adalah pejabat arkitek. Saya cakap, alamak, arkitek pejabat arkitek kan. Jadi saya masuk kat situ, memang semua arkitek-arkitek yang dekat situ untuk membangunkan kawasan dekat situlah. Kawasan apa saya pun dah lupa. Jadi di situlah bermulanya karier bola sepak saya. Masa tu gaji saya, saya sekolah lagi, gaji saya masa tu 700 itu kira allowance saya lah. Itu yang saya katakan kelebihan yang ada dekat arwah Tan Sri Ilyas Omar ni adalah menjaga kebajikan pemain. Lepas tu bukan dalam bola sepak aja, dia juga menjaga badminton. Menjaga badminton, kita dapat lihat bagaimana badminton berjaya masa era dia. Dan dia memang menjaga kebajikan pemain dan saya memang respect dia hingga hari ini. Itulah kelebihan Allahyarham Tan Sri Ilyas Omar. Okay, sebelum tu, dalam bulan yang baik ni, kita fatihahkan dulu ya. Alright, Al-Fatihah. Okey, pengurusan yang diuruskan cara pengurusan Kuala Lumpur masa tu, pasukan pelapis remaja KL masa tu dah ke luar negara dah. Tan Sri ni, arwah ni, dia dah hantar pemain-pemain remaja ke luar negara, Czechoslovakia, banyak lagi lah, 2-3 negara. Itu yang kita dapat lihat, pembangunan bola sepak di Kuala Lumpur masa tu betul-betul berjaya. Sebab apa? Kesungguhan dan minat Allahyarham terhadap bola sepak. Itu yang membuatkan pasukan Kuala Lumpur memang gah. Satu ketika dulu kita dapat lihat bagaimana dia bawa Fandi Ahmad, dia bawa Malik Awab, dia bawa kiri kanan, dan pemain-pemain lain seperti Subadon Aziz, Datuk Ramlan Askolani, lepas tu Makno Yaakob, dan pemain-pemain lain lah, ramai lagi. Itulah kelebihan
Allahyarham Tan Sri menjaga pemain-pemain dengan saya rasa terbaik lah. Kalau tidak, takkan digelarkan berapa pembangunan bola sepak pasukan Kuala Lumpur. Hingga hari ini akan jadi kenangan dekat saya. Saya masa tu baru bermain untuk pasukan Kuala Lumpur. Saya ditawarkan rumah sebab saya duduk flat. Jadi dia tawarkan saya rumah di Ceras, Bandar Tasik Selatan. Hingga ke hari ini rumah tu adalah rumah daripada Allahyarham Tan Sri Elias yang suruh saya beli, dan adalah diskaun dia kan. Masa tu saya pun terima kerana budak baru kan, budak muda. Jadi saya pun mendengar kata-kata mak saya, ambil rumah tu, beli rumah tu untuk masa depan. Kenangan ni saya akan ingat sampai sekarang. Kalau rumah tu saya sebut je, saya akan ingat Allahyarham. Dialah yang membantu. Okey, kenangan bersama dia, kenangan pahitnya bila saya dah naik ke pasukan Kuala Lumpur, tiba-tiba dia tidak jadi Datuk Bandar lagi. Dia tidak jadi Datuk Bandar lagi, dan masa itulah ura-ura perpindahan saya ke beberapa pasukan. Last kali saya ke pasukan Selangor. Tetapi sebelum ke pasukan Selangor, saya berjumpa sendiri dengan arwah di rumahnya di Bangsa. Berjumpa dengan dia, dan ayat yang dia katakan kepada saya hingga hari ini akan saya kenang dan saya akan pegang. Dia kata dengan saya, Man, pastikan kalau apa yang diorang janji, Man dapat. Kerana kata-kata orang politik ni bukan boleh tentu pakai. Bukan semua, tetapi maksudnya apa yang dia janji, pastikan Man dapat. Itulah ayat yang saya ingat hingga hari ini. Number 4. Okey, seterusnya saya ke pasukan Selangor. Pengurus pasukan masa tu adalah Dato' Aini Taib. Dato' Aini Taib. Saya berjumpa dengan Dato' Aini. Yang bawa saya pun masa tu Malik Rahman. Malik Rahman, rakan baik saya, dia yang bawa saya. Setelah perbincangan semua, saya pun setuju. Okey, kelebihan Dato' Aini yang saya dah lama dengan Dato' Aini, boleh kata macam anak dengan bapa. Close. Memang close dengan Dato' Aini. Memang close dengan Dato' Aini. Kadang-kadang sampai saya pun ada tidur dekat rumah dia sebelum pergi training. Memang baik. Dato' Aini ni pandai tackle player, pandai jaga pemain. Itu pasal zaman Dato' Aini kita tak terkejut pasukan Selangor gah di Persada Liga Malaysia. Straight 3 kejuaraan terus pada zaman Dato' Aini. Pengurusan Dato' Aini ni dia orang yang simple. Senang bergaul dengan dia, senang. Dan apa yang dia kata, apa yang dia janjikan, dia kotakan. Itu yang menaikkan semangat pemain. Semangat pemain. Yalah, gaji dulu tak adalah besar mana pun. Tetapi macam bonus game ke, apa yang dia janjikan pasti akan dia tunaikan. Itulah kelebihan Dato' Aini. Apa yang dia kotakan, dia janjikan. Masa zaman era Dato' Aini, tak dengar pun pasukan Selangor tak dapat gaji. Semua pemain enjoy. Itu kadang-kadang terkejut juga kan. Dah milenium pun ada juga pasukan yang tak bayar gaji ni. Tak ada, ini gurau je. Ini gurau je. Takut pula dalam gurau ada kenyataan dia. Sebenarnya Dato' Aini ni seorang pengurus yang menjaga kebajikan pemain. Menjaga kebajikan pemain, bukan daripada segi gaji, daripada segi bonus. Dia juga menawarkan rumah kepada semua pemain-pemain, rumah PKNS tak silap saya, kepada semua pemain-pemain Selangor.
dengan harga yang berpatutan lah. Ada special lah sikit diskaun kan. Itulah menampakkan Dato' Aini memang menjaga pemain. Kenangan manis dengan Dato' Aini ni terlalu banyak. Kerana saya dah macam anak dengan bapa. Kan, kalau keluar negara pun kita katalah travel kan, pre-season ke mana, Portugal, Australia. Setiap kali malam saya akan duduk dalam bilik Dato' Aini. Dato' Aini dia suka bersembang. Dah anggap saya macam anak dia. Dalam masa sama Malik Rahman pun ada masa tu. So kita borak-borak kan. Dan yang paling saya betul-betul hormat dia, sebab apa? Walaupun di luar negara, dia masih lagi menjaga. Macam dia tanya, Man, okey, ada apa-apa nak beli tak? Saya cakap, tak ada tu kan. Kadang-kadang saya panggil Datuk, kadang saya panggil Abang. Lepas tu bila saya dah keluar pada bilik dia, sebelum keluar pada bilik dia kan, freeze dia banyak air. Kan? Air saya angkat lah, bawa masuk bilik kan. Kalau tidak, kalau satu tin tu berapa pound pula nak kena bayar kan. Tapi saya ambil, dia tak kisah. Dia bagi je, dia tak kisah. Dia dah tahu lah saya kan. Itulah saya cakap, saya dengan Dato' Aini ni momen dia banyak. Susah nak cerita. Bagi saya dia pengurus yang the best lah zaman saya main lah. Number 3. Okey, seterusnya bersama dengan pasukan selepas saya terkeluar daripada pasukan Selangor, saya mewakili pasukan Pulau Pinang, Haria Penang Haria. Alright, Padang Kota. Okey, saya bertemu dengan Dato' Ibrahim Saad. Dato' Ibrahim Saad masa tu tak silap saya di SUFM, tak silap saya. Saya berjumpa dengan dia. Setelah setuju semua, saya pun bergerak ke Pulau Pinang bersama dengan rakan-rakan saya hampir 6 orang yang saya sebutkan hari tu. Jadi kita nak cerita hari ni pengurus yang pernah saya main dalam tim tu. Okey, Dato' Ibrahim Saad pun sempoi. Dia sempoi ni, orang Penang kan, dia sempoi. Dia pun jaga kebajikan dan selalu bertanya kepada saya macam mana kat Penang, macam mana pemain-pemain lain. Dalam masa sama, zaman tu saya rasa Penang pun okey lah. Tak ada orang cakap tertunggak sangat gaji. Memang terbaik lah. Inilah kelebihan pemain yang saya, pengurus yang saya main untuk pasukan Pulau Pinang, yang selalu menjaga kebajikan. Kebajikan saya. Saya tak boleh lah cerita selanjutnya pasal kebajikan ni, gaji-gaji ni kan. Tapi memang apa yang dia kata tu, dia kotakan kat saya. Okey, di Penang, Dato' Ibrahim Saad, dia bersama dengan Ketua Menteri masa tu. Ketua Menteri Ko Sukun. Tan Sri Ko Sukun. Okey, dia bersama dengan Ketua Menteri dalam hubungan mereka tu, mereka menjaga bola sepak ni dengan orang cakap proper. Maksudnya kebajikan dia jaga. Lepas tu kalau ada masalah boleh mengadu dengan mereka. Ini yang membuatkan saya sebenarnya bila sebut Penang ni, saya memang seronok. Saya seronok. Kerana apa yang diorang janjikan, diorang bagi. Kerana kekuatan yang ada oleh Dato' Ibrahim Saad adalah Ketua Menteri. Ketua Menteri minat bola, insya-Allah semuanya selesai. Dalam masa sama di Penang, daripada kebajikan, daripada latihan ke apa, perpaduan tu, keakraban perpaduan tu, saya tak boleh lupa lah. Susah, saya dah banyak main tim di Penang. Yalah, Cina ada, India ada, Mama ada. Jadi kita ni macam abang adik. Memang orang cakap tak ada, terus terang saya cakap, memang tak ada gap. Semuanya tetap bersama. Kemana pergi pun tetap bersama. Itulah kelebihan di Pulau Pinang. Termasuklah pengurus dia. Pengurus ke Ketua Menteri selalu buat makan untuk pemain-pemain. Di Penang macam-macam.
Nak makan apa pun semua ada. Itulah, dan kat situ kita nampak dorang punya, orang cakap apa, dorang punya perpaduan tu kuat sebenarnya. Tambahan pula dalam bola sepak. Okey, Datuk Ibrahim Saad memang membuat satu tawaran yang menarik lah bagi saya untuk ke Penang. Itu yang saya ke Penang tu. Saya ke Penang bersama dengan rakan-rakan. Okey, tapi walaupun rakan-rakan saya semua daripada Selangor, apa perjanjian yang dia janjikan untuk bayar, kan, salary setiap bulan, dia kotakan. So tak ada jadi masalah. Itu yang saya respect dekat Penang. Sebelum tu saya nak pergi takut juga. Penang ni ada duit ke boleh bayar, tak ada duit ke. Tapi masa zaman tu semuanya terbaik. Kenangan manis lah dengan ni dengan Datuk Ibrahim Saad. Satu tim Penang masa tu tengah dalam keadaan yang baik lah. Prestasi yang baik. Dan yang paling manis apabila dia dan Coach Sukun menganugerahkan saya Golden Boot. Golden Boot, dan dalam masa sama saya di sana pun dianugerahkan pingat di Pulau Pinang. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Number 2. Dan seterusnya, selepas saya ke Pulau Pinang, saya ke Negeri Sembilan. Pasukan Hobing Jang Hobing. Saya ke Negeri Sembilan setelah membuat perbincangan dengan Tan Sri Isa Samad. Mula-mula nak jumpa takut juga, kan? Tapi setelah bertemu dengan Datuk Tan Sri Isa Samad, dia seorang yang paling sempoi lah. Orang ni Sembilan, memang dia relax, boleh orang cakap duduk bersama, sembang, dalam masa sama menjaga kebajikan pemain dan juga selalu pantau pasukan Negeri Sembilan pada tahun saya bermain di sana. Perbezaan Tan Sri Isa Samad ni, dia simple je. Dan tahu nak menang. Itu je maksudnya, nak tahu tim Negeri Sembilan ni kuat lah. Dia simple, dia tak ada bagi tekanan dekat players, tak ada. Dia selalu, sebab saya boleh katakan bulan puasa, boleh katakan tarawih selalu di rumah Menteri Besar. Kadang habis tarawih kita duduk relax minum-minum, dia tanya macam mana tim kan. Yalah, kita pun cakap lah tim okey, alhamdulillah semua kan. Dan tak mau tahu, dan tahu nak menang. Okey, selepas kita memasuki perlawanan akhir Piala Malaysia, walaupun kita tewas, tetapi dia ada bagi ganjaran kepada semua pemain. Kerana dah terlalu lama Negeri Sembilan tak jejakkan kaki ke perlawanan akhir Piala Malaysia. Bermakna dia pun appreciate players lah. Kenangan manis saya bersama dengan Tan Sri Isa Samad ni, boleh katakan saya akan tersenyum. Sebab apa? Dia ni simple. Memang saya dah banyak lah berjumpa dengan menteri besar kan. Dia macam mana dia tengah dalam keadaan sibuk ke apa, kalau kita jumpa dia, dia tetap layan kita. Tetap buat, kadang-kadang dia yang buat lawak. Maksud dia senang. Saya dengan dia senang bergaul. Memanglah saya hormatlah dia menteri besar. Kan, tapi maksud saya dia boleh terima kita seadanya. Yalah, kita ni kan orang biasa. Kadang bukan senang nak jumpa ni menteri-menteri ni kan. Tapi saya dengan dia alhamdulillah. Itu yang membuatkan saya bila sebut Tan Sri Isa Samad, sampai sekarang saya akan senyum sendiri. Kenapa? Saya akan ingat. Dah lama dan tak masuk final kan. Itu saya akan ingat. Akhirnya Negeri Sembilan berjaya juga masuk ke perlawanan akhir. Okey, yang untuk borak santai hari ini adalah cerita yang abang pernah main. Saya pernah main untuk pasukan yang saya wakili, dan saya rapat dengan pengurus-pengurus pasukan. Ini tak ada kena-mengena pasal politik pasal apa, tak ada. Ini pengalaman saya dengan pengurus pasukan yang saya sebutkan. Number 1.
Alright, seterusnya daripada Negeri Sembilan, saya balik. Saya balik ke pasukan Selangor. Bersama dengan Syukur Adan. Okey, masa tu pengurus Datuk Satim Diman. Alright, Datuk Satim Diman ni memang yang orang cakap senang bergaul. Dia boleh duduk dengan pemain, dia boleh borak dengan pemain, dia boleh ajak pergi minum. Kadang-kadang kalau malam ke, dia akan call kat mana free ke. Maksudnya dalam pukul 8 ke 9, dia ajaklah minum, borak-borak santai. Dalam masa sama dia tanya macam mana keadaan pemain-pemain, macam mana orang cakap apa, latihan. Dia akan tanya. Sebab Datuk Satim Diman ni bagi saya, dia yang ikhlas, seorang yang ikhlas. Dia betul-betul nakkan pasukan Selangor berjaya. Masa zaman dia sebagai pengurus, akhirnya berjaya juga. Itu kelebihan Datuk Satim dengan pemain-pemain yang ada. Okey, antara Datuk Aini dan Datuk Satim, dia dua era yang berbeza. Datuk Aini dengan cara dia, dengan cara dia pun dia mampu menaikkan imej pasukan Selangor, dan Datuk Satim pun sama juga. Dia dengan cara tersendiri dia, dan Selangor berjaya beberapa piala bawah Datuk Satim. Okey, maksudnya macam Datuk Satim dengan cara dia bawa import daripada Indonesia seperti Bambang, Ali Aiboy, Coach Dola Saleh. Dekat situ itulah, dia setiap pengurus dia ada cara dia tersendiri. Tapi matlamat dia sama untuk menaikkan imej pasukan Merah Kuning. Kebetulan Datuk Satim bawa pemain Indonesia. Pemain Indonesia yang datang tu adalah pemain yang top. Bukan pemain biasa-biasa tau. Kira maksudnya top lah. Kalau Indonesia panggil tu apa? Bukan kaleng-kaleng lah kan. Kita dapat lihat dengan kehadiran pemain seperti Bambang dan juga Elia Boy, secara tak langsung Stadium Shah Alam, ramai penyokong-penyokong Indonesia datang menyokong pasukan Selangor. Ini pun satu strategi juga. Itulah maksud saya, lain pengurus, lain cara. Kebajikan lah masa saya bersama Datuk Satim, saya tak nafikan lah. Dia seorang yang senang untuk kita meluahkan perasaan. Jika ada kita memerlukan bantuan kebajikan, insya-Allah tak banyak sikit dia akan bantu. Okey, kenangan manis kita juara Piala Malaysia untuk tahun terakhir saya di Selangor bersama dia, dan selepas tu saya berhenti dalam kancah bola sepak Liga Malaysia. Dalam masa sama, saya berbangga dapat bekerjasama dengan manager yang hebat, dan yang paling penting, saya berhenti bila saya menjuarai Piala Malaysia. Itu yang buat saya happy, kerana ending saya memang saya nak habis di Selangor. Akhirnya saya berjaya, dan berjaya pula menjuarai Piala Malaysia. Syukur Alhamdulillah. Okey, sampai sini saja borak santai kita hari ini mengenai pengurus pasukan yang pernah abang wakili, yang pernah tim abang wakili. Secara keseluruhannya, sebenarnya pengurus-pengurus pasukan ni ada hati budi yang baik. Bukan tak ada, ada. Cuma cara kita untuk menyampaikan sesuatu atau meluahkan perasaan tu kenalah ada cara. Kerana macam mana kita meluahkan perasaan, sedikit sebanyak insya-Allah mereka akan bantu. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya di bawah 5 pengurus pasukan yang pernah saya wakili. Jangan kita aibkanlah pengurus-pengurus pasukan ni. Sebenarnya mereka sentiasa bekerja keras untuk memajukan bola sepak dan dalam masa sama menjaga kebajikan.
Itu yang bagi saya, itu pandangan saya itu zaman dululah, sekarang saya tak tahu lah kan. Kerana masa zaman saya main dulu, alhamdulillah tak ada pun lah gaji tertunggak-tunggak ni keluar. Kan. Alright, sampai dekat sini saja. Kepada semua peminat, jangan lupa boleh dapatkan semua barang-barang Azman Adnan AA19. Boleh layari di www.monyok.com. Dan kepada peminat yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Subscribe channel The Azman Adnan.